Ya, kita masih lagi dalam tajuk alkohol. Okey, masih lagi chemical properties. Cuma hari ni kita nak sambung chemical test. Okey, kalau ikutkan daripada learning outcome dia. So ni kita akan sambung B dan C lah. Okey. So B explain the chemical test to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol using Lucas reagent. Yang kedua adalah to explain the iodoform test. Okay, iodoform test ni to identify the methyl carbinol group. Okay, methyl carbinol group. Baik, okay, untuk alkohol kita ada dua test yang kita akan guna pakai. Okay, ini juga adalah confirmation test. Okay, ujian pengesahan. So, yang pertama adalah Lucas test. Lucas test ni dia spesifik, okay, specified to differentiate ataupun to classify the primary, secondary and tertiary alcohol. And then yang kedua iodoform test. So iodoform test kegunaan dia untuk nak determine, okay, determine the methyl carbinol. Okay, methyl carbinol. Right, kita tengok yang pertama. Okay, Lucas test reagent yang kita guna pakai adalah concentrated hydrochloric acid dan juga zinc chloride. Okay, ini adalah reagent dia lah. Concentrated hydrochloric acid dan juga zinc chloride. Right. So dia ada 3 jenis ataupun 3 kelas of alcohol. Jadi akan ada 3 observation yang berbeza lah. Right. So kalau tertiary alcohol, bila kita campur dengan Lucas reagent, kita akan dapat cloudy solution. Okay, cloudy solution form immediately. Alright, yang kedua kalau secondary alcohol, bila kita campur dengan Lucas reagent, so kita akan dapat cloudy solution juga. Cuma beza dia adalah duration time dia lah, masa. Okay, so yang ni dia ambil masa sikit, 5 hingga 10 minit. Kalau untuk primary alcohol, Lucas reagent, so observation dia adalah no cloudy solution lah. No cloudy solution. Jadi macam test sebelum ni yang kita dah belajar, kena ingat balik, dalam test ni ada 3 perkara yang wajib kamu kena tahu. Yang pertama adalah dia punya nama. Nama test tu, nama ujian kimia tu. Okay, kalau untuk yang ni nama dia adalah Lucas lah. Yang kedua adalah dia punya observation. Ni observation dia. Yang ketiga adalah dia punya chemical equation, persamaan. Okay, persamaan kimia. Okay, kita tengok contoh cara penulisan lah. Right. Okay, penulisan. Okay, kalau kita tengok kat sini, so contoh dia kita ada cyclohexyl methanol. Okay, cyclohexyl methanol ni kalau kita kelaskan dia adalah primary alcohol. Okay, so kalau primary alcohol, bila tindak balaskan Lucas reagent, so cara penulisan untuk Lucas reagent, so mesti kita tulis concentrated dulu nah, CONC HCl slash zinc chloride, ZnCl2, CONC HCl slash zinc chloride. Okay, jadi kalau primary alcohol, so dia no observable chain. Okay, no observable chain. So ini yang kita tulislah dalam hasil dia, no observable chain. So observation dia pula, so tak ada, no cloudy solution. Okay, does not turn cloudy within 5 to 10 minutes. Ataupun kita just tulis does not turn cloudy sahaja. Sampai sini okey dah. Masa ni tak perlu. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Ini adalah secondary cyclopentanol. This is the secondary alcohol. Secondary alcohol. Sama juga reagent yang kita gunakan adalah concentrated. CONC ni adalah concentrated HCl slash zinc chloride. So hasil yang kita akan dapat, so tindak balas ni dia seperti substitution. Kita replace lah, ganti.
OH ni kita gantikan dengan Cl. Okey, gantikan dengan Cl. Jadi maksud dia Cl akan ambil tempat OH, OH akan ambil tempat Cl. So H campur dengan ataupun combine dengan OH, dia akan dapat H2O kat situ. Okey, so dia akan dapat H2O dan OH tadi dia akan digantikan oleh Cl. Jadi kamu akan dapat haloalkane dekat sini. Right? So ini adalah dia punya chemical equation lah. So observation dia, so dia akan turn cloudy. Yang ni akan dapat cloudy solution. Cumanya dia memerlukan masa lah 5 ke 10 minit. Okay, untuk secondary turn cloudy, okay, ataupun cloudy solution form within 5 to 10 minutes. Okay, within 5 to 10 minutes. So itu untuk secondary. Dan kalau untuk tertiary, so ini contoh tertiary 1-methyl cyclopentanol. 1-methyl cyclopentanol ni, this is the tertiary alcohol. So tertiary alcohol bila react dengan concentrated HCl / zinc chloride, so persamaan dia lebih kurang sama macam secondary alcohol juga. Kita just replace saja, gantikan OH ni digantikan dengan Cl. Tempat OH gantikan dengan Cl. Okay, jadi OH tadi akan combine dengan H untuk membentuk H2O. Alright, jadi kita akan dapat haloalkane dan juga air. So kena ingat yang kedua-dua produk ni, so dia insist lah, wajib. Maksud dia kena tulis kedua-duanya. Sebab campuran ni lah yang akan membentuk cloudy. Air dan juga haloalkane ni, inilah yang akan dapat cloudy solution lah. Jadi untuk tindak balas ataupun chemical test ini, H2O ni pun wajib juga dituliskan. So itu persamaan dia, and then observation dia. So ini adalah observation dia. Observation dia akan cloudy solution form immediately. So dia untuk tertiary alcohol, bila kita campur dengan Lucas reagent sahaja, dia akan turn cloudy serta-merta lah. So dia tak perlukan masa. Jadi inilah cara untuk kita nak classify ataupun nak differentiate class of alcohol, untuk nak membezakan. Okay, class of alcohol. Right. Okay. Jadi maksud dia kalau ikut activity dia, tertiary alcohol ni dia sangat cepat bertindak balas lah dengan Lucas. Sebab bila kamu campur dengan Lucas saja, dia akan terus cloudy solution tu, dia akan terus akan dapat cloudy solution. Okay, secondary tukar juga ke cloudy, cuma dia ambil masa. Okay, 5 ke 10 minit. Kalau primary tak ada lah. So dia sangat-sangat lambat. Okay, so itu adalah test yang pertama untuk alkohol. Ingat Lucas test. Nama dia adalah Lucas test. Okay, kita tengok test yang kedua. So test yang kedua nama dia adalah iodoform test. Test yang kedua nama dia adalah iodoform test. So yang ini reagent yang kita pakai adalah iodine. Iodine di dalam strong base lah. Reagent dia adalah iodine, I2. So di dalam strong base, NaOH. Okay. So untuk tindak balas ni, iodoform test ni sebenarnya function dia untuk nak identify, tadi kita identify methyl carbinol. Mana yang kita katakan sebagai methyl carbinol? Ini methyl carbinol. Methyl yang attach directly. Kamu tengok sini kan, dia ada methyl kat sini. Methyl yang attach directly to carbon yang ada functional group. Functional group dia adalah hydroxyl. So carbon yang attach direct kepada functional group ni dipanggil alpha carbon. Carbon pertama lah, carbon pertama yang bersambung terus dengan kumpulan berfungsi. Jadi kalau kita tengok kat sebelah dia, dia ada satu kumpulan CH3. CH3 ni lah yang kita sebut sebagai methyl. Methyl carbinol. Okay, methyl carbinol. Right, methyl carbinol. So dia punya observation dia, kalau compound tu dia ada methyl carbinol, dia akan menghasilkan mendakan kunit,
yellow precipitate. Okay, dia akan dapat yellow precipitate. Okay, yellow precipitate. Right, yellow precipitate. Right. So, sekarang ni kita tengok macam mana kita nak menulis dia punya persamaan. Okay, sebelum tu kita cuba identify dahulu beberapa compound yang ada methyl carbinol. Contoh, katakanlah ada CH3, CH2. Okay, ada OH kat sini. Right. Mana methyl carbinol itu? Okay, inilah dia. So ini kita namakan sebagai methyl carbinol. Okay, struktur yang kedua. Struktur yang kedua, katakanlah kita ada segi CH3, OH. Okay, sebelah sini ada segitiga macam ni kan. So adakah dia ada methyl carbinol? So kita tengok grup yang ada pada attach directly dengan carbon. So ini juga kita klasifikasikan sebagai methyl lah. Methyl carbinol. Okay, ada lagi tak? Right, ada lagi tak? Okay, katakanlah kita buat satu lagi structure kat sini. Okay, OH kita letak di tengah. So adakah compound ini ada methyl carbinol atau tidak? Okay, cuba kita tengok carbon yang attach direct pada OH kat mana. So kat sini kan. So ini adalah carbon yang attach directly kepada OH. Jadi kita tengok grup yang sebelah. So sebelah kiri ini bukannya methyl, ini dipanggil ethyl. Sebelah kanan sama juga. Ini bukannya methyl, ini dipanggil ethyl. Maksud dia, so dia tidak ada methyl carbinol. Tak ada methyl lah. Sebelah kiri ethyl, sebelah kanan methyl. Tak ada. Tak ada methyl carbinol. Okay. So kalau compound yang atas yang dua ni, so dia ada sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Okay, sebelah kanan ni cyclopropyl. Tak apalah. At least ada satu bahagian. Yang sebelah kanan ni dipanggil cyclopropyl. Bukan methyl. Tapi sebelah kiri ada methyl. Okay. Sama juga compound yang pertama. Sebelah kiri. Sebelah kiri ni ethyl. Okay, sebelah kiri ni adalah ethyl. Sebelah kanan ini kita panggil sebagai methyl ataupun methyl carbinol. Maksud dia dua compound ini ada. Okey. Baik, sekarang ni macam mana kita nak menulis persamaan. Okey, so kalau compound yang ada methyl carbinol, bila kita tuliskan ataupun kita tindak balaskan dengan iodine dengan strong base. Okay, baik. Iodine with strong base. Macam mana kita nak tulis? So untuk persamaan ni kita kena pecahkan dulu. Bahagian metil ni, bahagian CH3 ni, dia akan membentuk CHI3. Okey, yang ini kita panggil methyl triiodide. Methyl triiodide inilah yang akan membentuk warna kuning, yellow precipitate. Okey, simbol anak panah ke bawah ni sebenarnya adalah simbol mendakan lah. So ini akan membentuk yellow precipitate lah. Jadi maksud dia yang ni tak ada dah. Baik. So bahagian kiri ni yang saya bulatkan ni CH3, CH2. So yang tu dia tak berubah. Just kita copy and paste sahaja. CH3, CH2. Ini saya copy and paste sahajalah. And then bahagian CHOH ni, yang ada kumpulan berfungsi ni, bahagian OH tu, so itu akan ditukar ataupun dioksida. Tindak balas ni tindak balas pengoksidaan. So yang ini dia akan dioksidakan ataupun ditukar menjadi carboxylate ion. Carboxylate ion tu macam mana? Kita tulis C double bond O minus.
So bahagian ni, ingat ni, bahagian ni CH, OH ni akan kita gantikan dengan C double bond O, O minus. So ini adalah carboxylate ion. Yang ini colourless lah. Ini tak ada warna. Yang dapat precipitate tu, mendakan kuning tu adalah ni CHI3. Itu cara menulis. Okay, cara menulis persamaan. Okay, kita tengok compound yang kedua. Katakanlah yang ini pun sama. Okay, kita tulis ke bawah sikit. So, bila compound yang kedua ni, bila kita react dengan I2 with strong base. I2 dengan base yang kuat. Okay. So, hasil dia macam mana? Okay. Sama juga macam tadi. CH3. Ni. Yang ada methyl carbinol ni. CH3 ni. Yang itu akan ditukarkan kepada CHI3. CH3 ini dia akan ditukarkan menjadi CHI3. So ini adalah mendakan kuning lah. Okay, yellow precipitate. Right. Jadi rest dia, baki dia macam mana? Okay. Bahagian segitiga ni sama juga saya beritahu tadi, just copy and paste. Kita copy and paste. Okay, sini saya terbalikkan lah, senang nak tulis. Saya terbalikkan. Saya letak sebelah kiri. Okay, segitiga ni dia tak berubah sebab di bahagian ni tak ada kumpulan berfungsi. Jadi macam saya beritahu, persamaan kimia untuk organik, so dia banyak copy and paste sahaja. And then bahagian tengah, bahagian yang ada functional group, CH dan juga OH ni, bahagian ni akan dioksidakan menjadi carboxylate ion. Carboxylate ion macam mana? Macam tadi lah yang atas ni, C double bond O, O minus. Okay, so maksud dia kat sini disambung C double bond O, O minus. So C double bond O, O minus ni kita boleh juga kalau nak tulis C, O, O minus. Dia sama lah. Okay, so bahagian yang ada kumpulan berfungsi akan ditukarkan menjadi COO minus. Right. So selesailah kita punya persamaan kimia. So observation ni sama lah. Kalau dia ada methyl carbinol, maka dia akan dapat yellow precipitate. Ni observation dia. Observation dia yellow precipitate form. Okay, sama juga observation dia yellow precipitate form. Jadi kalau compound yang tak ada methyl, contoh ni macam compound yang bawah ni, kalau kamu tengok sebelah kiri etil, sebelah kanan pun etil. Jadi kalau dia tidak balaskan dengan iodine with strong base, maka yang ini kita tuliskan no observable chain. No observable chain. Ataupun boleh juga kalau kamu nak tulis no yellow precipitate lah. Right? No yellow precipitate. Okay. Kita tengok contoh. Sekarang ada dua lah. Ada dua test. Okay, ini exercise. Exercise ni kamu boleh tengok dekat dalam study guide. Exercise ni ada dalam study guide. Kita suggest a chemical test to differentiate from the following pairs compound. So cadangkan satu ujian kimia untuk nak membezakan pasangan compound di bawah. Right? So bila disebut saja chemical test, macam saya beritahu sebelum ni, wajib kena ada 3 benda. Ada 3 benda, 3 things. Wajib. Nama, mesti kena ada nama, mesti kena ada chemical equation, mesti kena ada observation. Wajib lah. Okay, tengok yang pertama. Right, metanol dan juga etanol. So apa test yang kita boleh pakai? So sekarang ni kita buat dia punya structure formula. Metanol, kalau ikutkan metanol CH3OH. Kalau etanol CH3 CH2OH. Baik. So apa test yang kita boleh guna? Sebab sekarang ni kita dah belajar 2 test. Okey, adakah Lucas test kita boleh pakai?
Okay, Lucas test macam kita beritahu tadi, primary, so dia tak ada cloudy solution. Secondary, dia dapat cloudy solution tapi 5 minit. Lepas 5 minit lah. Kalau tertiary, dia dapat cloudy solution immediately. Right, jadi maksud dia, kamu kena tahu kelas dia dahulu. Okay, metanol, apa kelas dia? Metanol, kita kelaskan sebagai metil alkohol lah. Ethanol, so dia adalah primary alcohol. Right, so metil alkohol sama juga, dia tak ada dalam senarai tadi. Okay, so primary alcohol adalah. Jadi maksud dia, kalau untuk Lucas test yang ni kita tak boleh guna, sebab metil alkohol tak ada dalam senarai yang tadi. Jadi kemungkinan bila kamu pakai Lucas, so kedua-duanya akan dapat, tak dapat hasil. Kedua-duanya dia no cloudy solution. Okay, jadi maksud dia Lucas tak boleh pakai. Okay, so kita tengok yang kedua. Yang kedua adalah iodoform. Iodoform tadi maksud dia kita nak identify metil carbinol. Cuba kita check dulu, dalam metanol ada metil carbinol tak? So ada metil ke tidak? So yang ini tak ada metil lah, sebab dia cuma ada satu karbon sahaja. Tapi dalam ethanol, okay, kalau kamu tengok sebelah kanan tak ada. Sebelah kanan tak ada, cuma ada H. Sebelah kiri dia ada metil. Ya. Jadi maksud dia untuk ethanol ni dia ada metil carbinol. Metanol tak ada, ethanol ada satu metil carbinol. So maksud dia kita boleh menggunakan iodoform. Ingat chemical test kamu mesti kena dapat dua observation yang berbeza, baru test tu boleh digunakan lah. Kalau kamu dapat kedua-duanya observation yang sama, so kita tak boleh pakai test tu. Jadi sebab kita tak boleh nak membezakan. So maksud dia kamu boleh pakai iodoform test kat sini. So yang first, kalau untuk untuk metanol, bila react dengan iodine, NaO, okay, yang ini sebab dia tak ada metil, jadi maksud dia no observable chain, ataupun boleh juga kalau kita nak tulis no yellow precipitate. No yellow precipitate form. Okay, sorry. Ataupun yang itu kita tuliskan dalam observation lah. Kita tulis dalam persamaan ni no observable chain. So yang ni kita tuliskan no observable change. Okay, untuk yang kedua, equation yang kedua, so iodine NaO, reagent dia kena tulis betul lah. So yang ini, right. So yang ini kita akan dapat CH3 ni. CH3 ni dia akan dapat apa? Dia akan dapat CHI3. Okay, so dia akan dapat CHI3. Right. Lepas tu bahagian ini kalau ikutkan dia akan tukar jadi CO minus kan. So yang ini sebenarnya dia akan dapat, okay, kalau tak silap saya dia dapat CO2. Dia dapat CO2 minus, dia akan dapat CO2 lah. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Kita tengok soalan yang last. Soalan yang ketiga lah ni. Bukan yang kedua ni, yang ketiga. Cyclohexanol. Cyclohexane. Cyclohexanol dan juga cyclohexane. Okey. Boleh tak kita gunakan Lucas? Okey, Lucas test. Lakukan satu ni adalah alkohol. Yang satu lagi ni adalah alkin. Jadi alkin, so dia tak boleh bertindak balas lah dengan zinc chloride.
alkin tak boleh bertindak balas dengan zinc chloride. So cyclohexanol ni adalah secondary alcohol. Right. Jadi maksud dia test ni kita boleh guna pakai. Sebab kalau alkin bila kita tindak balaskan dengan concentrated HCl dengan zinc chloride, so dia tak ada hasil lah. No observable change. Tapi kalau untuk cyclohexanol, bila kita tindak balaskan dengan concentrated HCl, so zinc chloride, dia akan dapat yang ni, dia akan dapat OH tu ganti dengan Cl dan juga akan dapat H2O. So observation yang ini kita akan dapatlah cloudy solution terhasil 5 to 10 minit. Yang ini observation dia no cloudy solution. Okay, no cloudy solution. Okay, so itu sahaja. Thank you.